Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, sahabat-sahabat sekalian, marilah terlebih dahulu kita mulakan kuliah kita ini dengan sama-sama kita baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair ya karim, amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertanya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama anda hadir bersama-sama dengan tuan-tuan sekalian pada malam ini. Tadi ada ustaz, siapa tanya tadi? Apa ustaz? Sihat ke? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini kuliah pertama lah selepas daripada anda balik kampung. Lemak dapat cuti 3 hari, 3 anda ambil. Tak. Biasa dapat cuti 3 hari, sehari dia ambil. Tapi kali ni tuan-tuan tak larat semua. Dia pun tak berani nak punya air kosong. Minum dia terus buang. Dia rasa nak sini tu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan alhamdulillah dengan gagahnya diri datang ke sini malam ini tuan-tuan. Dekat-dekat dah daripada Jasa Kopi tu. Kalau 11 layang anda tak pergi dah. 11 nombor anda tak pergi dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Tuan-tuan, dalam satu hadis riwayat Imam At-Tabarani, kata Nabi SAW, lebih kurang maksud dan mafhumnya tuan-tuan, siapa-siapa yang berangkat daripada rumah dia pergi ke masjid, tidak ada lain hajat dalam hati dia sama ada dia ni nak belajar sesuatu ilmu yang benar ataupun dia nak mengajar tentang sesuatu ilmu yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia pahala seumpama mengerjakan haji yang sempurna. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadis darajat hasan. Mudah-mudahan tuan-tuan sabar sedikit, tak apalah tuan-tuan, duduk dengan kita sesama. Balik nanti tuan-tuan bawa pahala balik haji. Dah insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita rasa semangatlah dengan ada hadis yang macam ni. Beri semangat dan motivasi kepada kita untuk terus kita ini duduk istiqamah mendengar kuliah, melazimi masjid, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ni seruan yang ke-20 dalam himpunan ayat-ayat yang dimulai dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tafsir Syekh Muhammad Abdul Atif Buhair. Seruan yang ke-20 daripada surah An-Nisa ayat 29. Surah An-Nisa ayat 29, insya-Allah kita baca dengan sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, kerana sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Surah An-Nisa ayat 29. Baik tuan-tuan, alhamdulillah. Ayat ni tuan-tuan, ayat yang biasa kita dengar, masyhur di kalangan kita, dan insya-Allah kita lihat secara lebih mendalam lagi lah, secara tafsiri, secara tadabbur. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala panggil kita, hei orang yang beriman, kita kena jawablah. Maknanya jawab tu dengan kita menunaikan segala perintahnya dan kita meninggalkan larangan. Larangan dalam ayat ni tuan-tuan ada dua. Yang pertama, jangan ambil hak orang dengan jalan yang tidak betul. Yang keduanya, jangan oleh kerana kamu rasa kesempitan hidup, jalan seumpama tidak ada dah depan kamu, kamu bunuh diri. Tak boleh, dah haram di sisi Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan ujian, mendatangkan kesusahan, mendatangkan kehidupan dan kematian untuk kita ini, untuk menguji kita. Itu pun tanda Allah Subhanahu Wa Taala sayang pada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat ini walaupun ringkas, perbahasannya antara perbahasan yang panjang yang dibuat oleh Syekh Buhairi dalam kitab dia. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala sebut jangan ambil hak orang. La ta'kulu, akala makan. Tapi kita terjemahnya jangan ambil hak orang. Maknanya bukan sahaja benda yang kita nak makan, benda orang menjadi kepunyaan kita secara batil, secara tak betul, tidak sah di sisi agama, tidak syar'i. Maka jangan kamu ambil. Maka Allah Subhanahu Wa Taala datangkan satu contoh pemilikan harta benda secara sah, ialah melalui jual beli. Illa an takuna tijarah, kecuali berlakulah perniagaan di antara kamu, maka perniagaan tu jadi sah. Tetapi diikat pula barang yang kita dapat milik dengan perniagaan itu dengan syarat-syarat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut pula syarat sahnya perniagaan itu mesti ada taradin minkum, redha meredai antara satu sama lain. Yang sebelah penjual pun dia setuju nak jual, sebelah pembeli pun dia setuju nak beli. Dia tidak ada paksaan. Al-khiyar, al-bai'u bil khiyar. Jual beli itu mesti dengan pilihan, tak boleh dengan paksaan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut satu contoh antara pemilikan barang yang sah, yang halal menjadi hak milik kita. Ada lagi hak lain tuan-tuan, cara lain barang orang jadi hak milik kita. Ada lagi, bukan kata perniagaan jual beli saja. Contohnya tuan-tuan, ustaz dapat beli dengan siapa tanah tu, kita menjawab saya tak beli, itu harta pusaka, hak mak saya tinggal. Jadi warisan pusaka sah tak? Sah. Jadi hak kita tu bukan harta batil. Ada orang tanya, ustaz, Allah comelnya telefon, siapa beli mana? Kita kata tak, bukan beli, ada jemaah bagi hadiah. Contohnya tapi tak pernah lagi ustaz terima hadiah satu. Contoh, dapat mana tu? Orang bagi hadiah, tak beli. Jadi hadiah sah juga di situ, dari sudut perundangan syar'inya. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh kerana perniagaan inilah yang paling besar, paling banyak berlaku dalam masyarakat, dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut satu yang besar. Hadiah ada tapi bukan hari-hari. Pusaka bukan hari-hari, mak kita, ayah kita seorang tu je. Jadi perniagaan hari-hari. Dengan sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut salah satu contoh. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenapa pula lepas sebut jangan ambil hak orang, tiba-tiba ada ayat selepas tu jangan bunuh diri? Macam tak sinkronis. Budak-budak kata tak ada kesinambungan. Nampak pada ayat tu
tak bersambung, tak berkait. Tak berkait kalau kita tak kena pada tak duduk di tempat tu. Orang pernah merasa susah dalam hidup dia. Tak. Nak ambil orang tak boleh, nak curi tak boleh, nak rasuah tak boleh, nak makan riba tak boleh. Kenapa tak boleh? Haram, dia tak buat. Tapi hidup dia susah. Dah. Dia rasa Allah tak ada jalan dah. Nak ikhtiar ke mana lagi? Dah. Nak hutang, habis dah orang hutang. Banyak sangat dah hutang ni. Sehingga jangan sampai terlintas untuk membunuh diri. Terlintas nak bunuh diri pun tak boleh. Dah, apatah lagi membunuh diri. Minta doa. Dah, ya Allah, baik matilah ya Allah macam ni, payah sungguh hidup ni. Oh, haram. Tak boleh. Tuan-tuan, dalam kitab Imam As-Suyuti banyak hadis-hadis haram. Dah. Hukumnya kita ini minta doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita. Dengan sebab kita ni tak nak hidup dah, tak nak berdepan dah dengan ujian-ujian dunia, maka hukumnya tak boleh. Dah, kecuali ada beberapa kes. Dah, maka dibolehkan untuk memohon kematian. Ulama-ulama sebut kita doakan kematian kepada orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Itu boleh. Dah. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi ajar kepada sahabat boleh berdoa macam ni. Dah. Allahumma amithu ma alimtal wafat khairan lah. Allahumma ahyihi ma alimtal hayah khairan lah. Wa amithu ma alimtal wafat khairan lah. Itu dah. Nah, Nabi SAW doa kepada orang sakit, ya Allah, hidupkanlah dia, ya Allah. Kira-kiranya dalam pengetahuan kamu hidup tu lebih baik bagi dia. Tapi matikanlah dia, ya Allah, kalau sekiranya dalam pengetahuan kamu wafat tu lebih baik bagi dia. Boleh doa gitu. Nah, maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada orang ambil doa tu, dia doa untuk diri sendiri. Dah, boleh. Sebab apa? Sebab terkait dengan qada dan qadar Allah. Tapi sekadar kita nak doa, ya Allah matikanlah aku, ya Allah, tak boleh. Tak boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tengok. Maknanya ulama-ulama kata berdoa, berharap akan kematian pun haram, meletakkan diri dalam kebinasaan pun haram, apatah lagi membunuh diri, ambil nyawa dia bagi pihak Allah, haram, dosa besar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada dua perkara situ. InsyaAllah kita lihat malam ini tuan-tuan, perkara-perkara yang dikata yang termasuk dalam perkara-perkara haram mengambil harta orang. Baik. Yang pertamanya ialah dengan menipu, ataupun dia buat hela, ataupun dia eksploitasi. Dalam perniagaan. Kita khusus dulu dalam perniagaan. Kerana tuan-tuan ada beberapa istilah. Nabi SAW gunakan rasyana. Nabi SAW pernah gunakan khida'. Nabi SAW pernah gunakan al-makan. Dan istilah-istilah ni kita nak spesifik lagi ni tuan-tuan, orang bahasa dia tahulah. Tapi mudahnya tuan-tuan, orang tu dia buat tipu hela, ataupun dia berhajat nak buat hela untuk menipu dalam perniagaan. Dan itu adalah perbuatan-perbuatan yang haram. Nah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pernah satu kali tuan-tuan, Nabi SAW jalan di pasar. Kemudian Nabi terpikirlah, Nabi berkenan dengan satu makanan ini. Bila Nabi SAW nak kepada makanan itu, Nabi beli. Tiba-tiba Nabi pegang makanan tadi. Bila Nabi dapat makanan tadi, Nabi pegang, Nabi rasa basah. Bila Nabi rasa basah, Nabi tanya, wahai sahibul ta'am, wahai pemilik makanan, kenapa makanan yang aku beli ni basah? Orang tu kata, wahai Rasulullah, tadi makanan yang kamu beli ni ditimpa hujan. Jadi sebab itulah basah. Lalu Nabi SAW kata, kenapa yang basah ni tidak engkau letak di atas supaya aku dapat melihat padanya? Aku nampak kering.
Rupanya dapat hak basah. Kenapa hak basah ni tak letak atas ataupun tak letak depan? Supaya aku memandang kepada yang basah. Kalau aku tengok basah, aku tak kenal. Tak belilah. Lalu Nabi SAW sambung, man rasyana falaysa minna. Itu rasya tu. Rasya ni dia buat helah lah. Tak ada tipu lah. Boleh jadi kalau kita terjemah tipu tuan-tuan, kita rasa macam menipu ni cakap bohong. Tapi orang ni tak cakap. Tak. Dia tidak display. Dia buat helah begitu. Jadi Nabi guna perkataan rasya. Man rasyana falaysa minna. Siapa yang buat helah di kalangan kami, dia bukan daripada golongan kami. Falaysa minna, Imam Al-Munawi dia sebut terkeluar. Maknanya dia terkecuali di hari kiamat nanti daripada umat Nabi Muhammad SAW. Baik-baik dapat rahmat, baik-baik dapat nikmat jadi umat Nabi SAW, tiba-tiba Nabi tak mengaku umat. Itu maknanya falaysa minna. Hari kiamat tak dapat syafaat. Kita nak syafaat Rasulullah. Hari kiamat tak dapat nikmat sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dosa apa? Dosa buat helah dalam perniagaan. Dah. Laisa minna man rasyana falaysa minna. Lalu Nabi SAW tambah wal makaru wal khida'u finnar. Nabi tambah lagi dua. Al-makar dan juga al-khida' finnar. Jadi sebab tu ada kata tadi tuan-tuan. Dah. Ahli bahasa dia kaji apa bezanya antara rasya dengan al-makar dengan khid'ah. Dia ada beza-beza juga. Dah. Kalau kita kata kazib, bohong dengan lidah. Rasya dia buat helah. Al-makar dia merancang untuk tipu orang. Al-makar dia rancang supaya orang boleh terpedaya dengan perniagaan dia. Itu al-makar. Dah. Khid'ah tipu helah yang nyata. Tipu helah yang nyata termasuklah mendiamkan kitman. Kitman ni mendiamkan. Dia tak sebut pun. Dia tak menipu, tapi dia tak sebut dalam perniagaan. Kita tengok kereta tu comel, kereta ni dia kata nak jual. Orang pun tengok kena nak beli. Padahal kereta memang comel semua, baru keluar bengkel, baru lepas cak, baru aksiden 2 bulan lepas. Saja tak bagi tahu. Kalau bagi tahu, bodoh orang tak beli kereta tu. Kereta baru lepas banjir, rela habis. Orang buat hok mana kulit, basuh, nampak comel, jual. Jadi kitman. Maka kitman tu termasuk dalam khid'ah. Dia buat tipu helah. Bukan orang kata saya tak bohong. Saya tak tipu. Tak tipu tapi diam daripada cerita benda benar. Itu termasuk khid'ah. Agak-agak kalau cerita orang benar, orang tak beli dah. Orang tak beli dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu maksudnya. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi SAW tadi dengan lafaz marah, kata dia, kata Imam Al-Munawi tersebut sini, dengan lafaz marah kerana apa? Marah kerana tertipu ataupun terpedaya dengan elok tadi. Tuan-tuan, kalau zaman Nabi SAW, Nabi marah berkait dengan makanan, betul tak? Padahal kata Imam Al-Munawi, dan sebut juga ni dalam Imam Syekh ini kata, padahal yang Nabi marah itu berkait dengan makanan, dan makanan pula sifat dia cepat habis. Maknanya kesan dia tu kesan sekejap. Kita ni kena tipu bab makan lah contoh. Beli nasi lauk, balik-balik gula basi, kuah tu basi. Maruah kita dah lah mahal nasi lauk pagi pun RM7. Kita kata maruah kita. Isteri kata tak payah maruah-maruah, nambah pagi-pagi buat backbook buat apa. Mari saya goreng jepuk ni. Saya buat jepuk-jepuk cekodok ni. Kita makan cekodok, minum teh, minum kopi panas, kenyang. Isteri ambil buku nasi tadi, dia buang dalam bangku sampah, ikat-ikat dia buang. Ingat lagi tak? Kasar, Zohor tu ingat lagi rugi aku RM7, rugi RM7. Ingat?
Tak ingat dah. Siapa kasar ke? Tak. Sekejap je. Tak, dia kesan dia tu cepat habis. Maka tanya dia, jadi bagaimana pula orang yang menipu dalam perkara yang lebih besar? Tak. Dia menipu perkara lebih besar. Telefon kita cakap barang ada pejabat pun. Tak. Kita pun risau, takut. Tak. Lepas tu telefon pula, Opeh ni bagi tahu barang kita ada dada. Sudah. Tuan-tuan, mula kita berbalik. Tak. Lepas tu pula mari pula boleh nak selesai ni. Kalau nak tutup kes ni, transfer bagi nombor akaun. Lain kot. Anak pun tak faham, tak pandai tuan-tuan. Lah kali kan habis duit kita tu yang ambil dia. Tak. Dalam akaun RM3. Lagu mana tuan-tuan? Duit pencin orang habis licin dia kebal. Tak. Duit gaji orang habis. Tak. Duit simpanan orang habis. Menipu dengan cara tu. Tu tidak perniagaan tu. Tak. Scammer. Kita kata, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan. Tak. Kesan dia lebih besar dan termasuk dalam tipu daya. Itu sebut khid'ah tadi. Tak. Sebab tu Nabi SAW tak sebut, dia sebut dengan pelbagai istilah. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan sekalian termasuklah antara yang disebut oleh Nabi scammer. Tak. Kalau zaman anak-anak mula-mula mengajar dulu, baru dia dapat gaji, tuan-tuan pegawai kerajaan, buat lu lah kita berniaga. Tak. Macam-macam lah berniaga pada gas ada, pada air ada, napi air ada, bagi dana ada. Tak. Janganlah dah. Buat lu kita tuan-tuan, RM20,000 tak apa kita berniaga sama-sama, kaya sama-sama. Tengok 3 bulan penuh milik. Tak. Suara dalam baju dalam keluar apa dia? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, gitulah. Kesan dia besar. Dah. Kita tengok seli gaji kena potong. Orang tanya potong buat apa ni? Buat personal loan kan? Dah. Personal loan buat apa ada lah. Dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, besar. Maka Imam Al-Zahabi kata, yang dimasukkan oleh Nabi SAW dalam perkara ini termasuk dalam dosa besar. Sebab apa dosa besar? Sebab Nabi SAW marah dan Nabi jelaskan balasannya dalam api neraka. Dia bila dosa kecil ni tuan-tuan yang tidak dijelaskan akibat dia, hukum dia. Maknanya hanya sebut sebagai celaan. Benda Nabi tak suka. Tak. Boleh jadi makruh, boleh jadi dosa kecil. Tapi bila Nabi marah, Nabi janjikan dengan azab neraka, dosa besar. Itu kaedah dia. Imam Al-Zahabi kata ayat Quran ke hadis ke, tengok pada lafaz Nabi janjikan dengan akibat, dengan azab neraka pula. Maka perbuatan itu termasuk dalam perbuatan dosa besar. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak macam mana yang bagus? Maka dia kata daripada Ibnu Umar, tengok hadis ini. Al-bay'an bil khiyar. Jual beli itu mestilah dengan pilihan. Biar kita sendiri menilai. Tak, biarlah kita ni diberi peluang untuk kita fikir. Tak, jangan ada unsur-unsur kita ini tertipu dan terpedaya. Malam yatafarraqa, selagi mana mereka di antara penjual dan pembeli itu tidak terpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Sekiranya keduanya tu bersifat jujur, sedekah. Wa bayyana, bayyin ni tuan-tuan, dia transparent, dia beritahu. Dia jelaskan semuanya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati pada keduanya dalam perjual belinya. Wa in kadzaba wa katama muhitat barakah bainihima. Dan sekiranya mereka berdua itu saling menipu dan juga mereka menyembunyikan sesuatu, maka hilanglah berkat dalam perniagaan, dalam jual beli di antara mereka. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi SAW kata inilah sifat. Inilah sebenar-benarnya perniagaan. Sedekah wa bayyana. Sedekah ni kedua-dua belah pihak. Bukan kata jujur tu di sebelah penjual, pembeli pun kena jujur juga. Macam mana dikatakan
Bila kita kata penjual kena jujur, mungkin kita faham. Jujur pada barang itulah. Pembeli kena jujur macam mana? Pembeli tu kena jujur macam mana? Pembeli yang jujur ni tuan-tuan, dia beli tu sesuatu tu kena pada nilai dia. Dia tidak menawarkan sesuatu perkara, sesuatu barang tu mana dengan tawaran yang menzalimi penjual. Dia masuk kedai kawan dia, beli barang, alah kawan-kawan, takkanlah mahal, Allah bagi modal sudahlah, kata dia. Sudah teman. Yang tu bukan atas dasar kawan. Bila kawan je datang, tu bagi modal, kawan je datang bagi modal. Tak, bukan niaga macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia tidak menawarkan nilai yang, dia menawarkan nilai dengan setara dengan barang dia. Itulah sedekah dan bayar. Dia tidak beli barang tawar harga murah, tuan-tuan. Satu hari balik jumpa pula dengan kawan dia tanya, beli mana kain comel. Member kita buka kedai jual kain. Kalau nak murah pergi sebut nama aku. Haji Mak, there's a coffee. Kawan dia pergi. Ni Haji Mak suruh mari sini kain murah katanya. Kena 10 orang macam tu tuan. Tutup kedai orang Melayu. Orang Melayu tutup kedai. Dia tidak beramal dengan hadis ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka Nabi SAW janji apa? Nabi janjikan kebaikan, Nabi janjikan berkat. Jangan kata tuan-tuan barang yang kita beli, yang kita kata pandailah aku tawar dapat beli murah. Murah tu tidak semestinya ada berkat. Mahal tapi tidak semestinya tak baik. Mungkin berkat pada mahal. Tuan-tuan. Penjual pula tuan-tuan, mungkinlah kita kata untung tak banyak, tapi boleh dah bertahan lama dalam bisnes dia. Dia ada konsisten. Maknanya tuan-tuan, daripada dulu kita tengok kedai dia tu sampai kita besar dah, umur setara ni dah, balikkan penjual lagi wajib. Gitu je. Boleh pergi haji. Besar nak 4-5 orang masuk universiti. Rumah tangga alhamdulillah. Niaga setara tu. Ni baru niaga 3 tahun. Upuh dah, tak niaga dah. Masa dia 3 tahun, terus dia top tu macam-macam dia beli. Wah, rumah, beli kereta, kahwin, patut, tak ada. Tinggal pun 3 tahun lepas pada tu, tinggal hutang. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala muhibat barang baik ini. Allah Subhanahu Wa Taala cabut berkat pada jual ini. Mana kita nak untuk cepat kan nak berkat. Nak berkat, maka Nabi SAW ajar kita, jangan kita tipu, sedekah wa bayyana, dan kita terangkan, kita jelaskan sifat-sifat barang itu. Anda ingat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, singgah makan di Kuala Terengganu, ikan ada 2 pinggan. Ikan tu ada 2 pinggan. Kenapa sampai 2? Dia kata ni hak semalam boleh makan lagi, ni hak hari ni. Tengok ni tuan-tuan, tu bagus. Dia tak campur sekali. Masuk ikan masuk merah tu. Ikan apa tu sini bagi Kelantan bagi ikan air. Sini bagi apa? Ikan tongkol. Ikan tongkol tuan-tuan. Dia masuk semalam, masuk buat sambal. Orang Terengganu makan nasi lemak sambal ikan tongkol tu. Ikan tu ada 2 pinggan. Anak tadi ni hak mana ni? Hak supur. Dia kata ni hak semalam, ni hak hari ni. Asyik. Tak boleh tak asyik. Ada kata ni kita kata nak menjelaskan sifat barang. Harga beza. Harga beza. Hak mari murah sikit, hak hari ni mahal sikit. Tak apa dah kita pilih nak murah, nak makan hak mari. Nak baik sikit segar baik, makan hari ni. Ni tak dia beli ikan kotor, dia kata ikan segar. Padahal beli ikan kotor, bukan ikan segar. Dia lembut ikan tu campur sekali dengan ikan segar. Kita apa ikannya? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu masuk azan. Azan dulu. Azan.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, azan awal baru 8.25 kan. InsyaAllah tuan-tuan anda sambung 10 minit boleh. 10 minit 8.35 insyaAllah kita berhenti. Maka dia kata tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh kerana kita faham betapa besarnya bahaya menipu ni, buat halah ni, maka berhati-hati dan tengok tuan-tuan macam mana alim ulama, para tabi'in, sahabat dulu, mereka berniaga bukan tak berniaga. Tak. Macam mana mereka tunjukkan kepada kita perniagaan mereka itu dengan jujur. Dia bawa pada kita tuan-tuan sini satu kisah yang berlaku kepada Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu zaman Harun al-Rashid, Raja Khalifah pada ketika itu. Harun al-Rashid, seorang ulama, suatu guru lah kita kata besar di zaman apa dia ni, pemerintahan Harun al-Rashid, seorang tabi'in.
Dia ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tuan-tuan tengok kitab Kedah, banyak dicetak ni orang kumpulkan riwayat daripada Ibnu Sirin ni berkenaan dengan tadbir mimpi. Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia ni boleh mentadbir mimpi. Orang beritahu, tanya dia berkenaan dengan mimpi-mimpi ni, dia boleh beritahu. Jadi tuan-tuan, sehingga dia ni tuan-tuan, banyaklah cerita, antaranya tuan-tuan, isteri kepada Harun al-Rashid, Zubaidah tu kan, yang bermimpi. Lepas tu mimpi dia ni pula, dia pesan kepada seorang sahabat ni, dah seorang kawan dia ni pergi tanya Ibnu Sirin, mimpi macam ni. Dah seorang ni pergi, dia wahai Ibnu Sirin, seorang tu bermimpi beratus-ratus kali dia berzina. Bukan dia kata dia dia kata aku ni bermimpi beratus-ratus kali, banyak kali berzina. Tolong tadbir mimpi aku. Dia tanya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin tengok ke dia. Ibnu Sirin kata, bukan mimpimu ni, balik lah. Awak tu mengaku lah, betul lah tu bukan mimpi aku, tapi aku ni wakil. Dah, mimpi siapa? Mimpi Zubaidah, isteri kepada Khalifah. Dia kata dia mimpi macam tu sebab dia banyak buat kebaikan. Dia mimpi macam tu petanda orang tu sudah mencapai tahap banyak sungguh buat kebaikan, dan dia akan kekal dengan keadaan berbuat kebaikan itu, insyaAllah. Ini Zubaidah, tuan-tuan. Jadi banyak cerita lah, orang yang terlalu banyak kebaikan yang dia buat di zamannya, isteri kepada Harun al-Rashid. Dia seorang ulama, tuan-tuan, Ibnu Sirin ni, dan juga seorang peternak berniaga yang menjaya. Dia ternak kambing biri-biri. Suatu ketika orang datang nak beli kambing biri-biri dia ni, dia suruh pilih. Dan bila dia nak pilih, bila disuruh untuk pilih, sebelum disuruh untuk pilih itu, dia tanya orang yang datang ni, untuk apa tujuan mu nak beli kambing? Nah, sebab orang beli kambing ni dia ada tujuannya. Yang ni nak belah, nak buat bakar, nak buat korban, nak sembelih, nak makan, nak buat akikah. Jadi dia tanya, sebab apa nak beli? Tama-tama beli biri, nak ambil bulu ke? Dah, sebab apa? Jadi tuan-tuan, orang tu kata, aku nak buat bakar. Nah, bakar yang paling baik aku nak dalam kandang kamu. Kalau kita, tuan-tuan, kalau kita tak tunjuk dah paling baik, takkan nak jual baik, kita pun nak bakar baik juga. Nah, jadi bila disuruh begitu, nak bakar baik sebelah sana. Dia tunjuk, tak ada cari tempat lain sebelah sana. Itu memang aku khas lah. Bukan kambing susu, tapi kambing untuk buat bakar. Tuan-tuan, maka dia pergilah orang tu, cari buat. Mari hak paling molek sekali tunjuk pada Ibnu Sirin. Ibnu Sirin kata, hak ni tak berapa baik ni, ada lagi hak baik. Orang tu pergi lagi, cari balik, tangan kosong. Dah, wahai Ibnu Sirin, hak ni lah yang paling baik yang aku temukan dalam kandang kamu ni. Lalu Ibnu Sirin kata, sekarang aku nak tunjuk mana tak baik ni. Dia ambil bekas makanan, dia letak depan biri. Tiba-tiba biri-biri ni dia picuk bekas makanan tadi, terbalik, baru dia makan. Lalu Ibnu Sirin kata, tu jahat dia. Bila dia nak makan, habis dia tumpah belakang makanan. Baru dia makan sikit, dia tinggal. Bila makanan tu kena tanah, sebiar atas tanah, dia tinggal, kosong. Benar tak? Tengok tuan-tuan. Padahal ni tuan-tuan, kalau datang ada dengan kita, tuan-tuan, hak paling jahat tu kita tak jual. Hak paling jahat sekali. Kalau kita jual kambing tu, hak paling jahat, hak tu kita nak jual. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini Ibnu Sirin. Dan macam mana jujurnya dia sebagai seorang penjual kambing biri-biri, dan dia berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada satu ada lupa. Imam-imam mazhab ni ada yang kerja dia jadi tukang menjual tekstil, jual kain. Imam Ahmad misalnya, dia ada dikesan kain tu yang nak dia jual tu rosak. Dia beritahu kepada pembantu dia, asing kain ni
Beritahu kepada orang nak jual kain ni rosak, beri harga murah. Lepas tu kalau dia setuju, jual. Tiba-tiba balik daripada perniagaan, perdagangan dulu, pedagang jual. Imam ni tanya, macam mana kain ni? Terjual tak? Oh, laku, jual. Mau bagi tahu tak sifat kain tu? Lupa dia. Duit campur. Orang tu dah beli dengan harga yang kain baru, bagus. Kemudian duit orang yang tertipu tu pula sudah bercampur dengan duit perniagaan yang banyak-banyak. Macam mana nak buat? Jadi imam ni ambil harta tu, duit tadi, kamu pergi cari dia, ataupun kamu sedekahkan semua duitnya. Tu tak nak. Tengok dia tuan-tuan, cemat takut. Allah Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu penjual, pembeli pun begitu juga lah. Kalau ada kita ni tuan-tuan tersalah, orang bagi-bagi, pulang balik. Dan jadi kita bagi dah barang dia salah sikit, salah dia lah. Bukan salah kita. Halal tu. Siapa cakap halal? Oh, bodoh dia halal. Halal Ustaz, dia salah bagi-bagi. Kita bagi RM20, dia bagi-bagi RM80. Salah dia lah. Nak untung kita. Tuan, tak halal. Nah, kena kita kan. Katalah kita salah bagi-bagi, kita penjual. Kita redha ke tidak? Tak redha kita. Nah, mana antara tim-timkum tadi tu? Nah, bila tak redha, tak jadi hak kita. Tak ada orang redha, duit dia ambil, orang ambil gitu je. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi cermat kita dalam perkara ni. Yang terakhirnya tuan-tuan, untuk malam ni lah, banyak sebenarnya ada pilih-pilih juga ni. Kata Nabi SAW, sumpah itu boleh menjadikan barang dagangan laku, namun ia menghapuskan berkah. Sumpah. Dah, sumpah tu pula sumpah palsu lah. Kita zaman kita orang Melayu pula tuan-tuan, tak sumpah dah, wallahi wa billahi wa tallahi, barang aku ni baik. Tak ada, kita tak cakap gitu. Dah, apa yang dimaksudkan dengan sumpah dalam perniagaan hari ini? Apa yang dimaksudkan dengan sumpah dalam perniagaan kita hari ini? Maka ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama sekarang ni lah, mereka kata sumpah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW itu bolehlah dipahami dengan selling skills. Dia punya selling idea, selling skill yang merepek-repek. Tuan-tuan, dah, dia tunjuk gambar. Sekarang ni kan online, dah, niaga pun online. Tunjuk gambar tu, ya Allah sedapnya makanan, besar, tengok besarnya. Mari-mari besar piring. Tengok dalam gambar, aku ingat kenapa peci. Mari-mari 3 heci besar piring ni. Nah, yang mau pula deku. Order so. Nah, boleh tu kita makan 5 orang. Anak kata kalau satu mak makan seorang tak kenyang. Mak dah tahu, mak tengok dalam gambar besar. Dah, rupanya tengok kecil je. Gambar adalah hiasan semata-mata. Kecil sekali tu. Tulisan warna kelabu-kelabu pula tak apa. Dia kata dia declare tapi tak jelas. Dah, tidak menjelaskan yang sebenar. Maka selling skill itu juga merupakan penipuan dan berbentuk sumpah palsu. Dah, dia buat teknologi kan banyak sekarang ni. Sabun, jual sabun. Celup baju putih dalam baldi, dalam besin akak putih. Dah, kita kata oh bagus tu bagus. Dah, cakap ayah ke suami dia kata nak beli sabun tu abang. Dah, senang nak basuh baju sekolah anak, mudah. Balik tuan-tuan tu cakap kicuk, tu cakap beru. Dah, tu cakap tonyok, lagi duduk situ. Dah, tak boleh kata. Tu selling idea ataupun selling skill yang itu. Dah, tak boleh lah gitu. Dah, hak mana kita jual sekadar lah. Sekadar kita tuan. Sekadar apa sifat barang kita nak jual, sekadar tu lah tuan-tuan. Orang nak buat pizza, nak buat western food, dia pun buat western food, tapi tak cukup barang, tak cukup resepi, tak cukup kakak kata-kata. Dah, apa dah pasti tak hidup abu-abu lah, benda-benda ni semua merepek ni. Semua kita ahli lah. Makan tak sedap.
Rupa sama, makan tak sedap. Dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita jual dah barang yang betul-betul tawarkan penawaran barang tu yang betul-betul sifat. Kita jangan tahu barang kita. Baik. Kalau berlaku juga kata Nabi SAW, mungkin boleh menjadikan barang dagangan itu laku, namun dia menghapuskan keberkatan. Duit banyak tuan-tuan akhirnya tidak menjadi benda berkat. Berkat ni kata Nabi, kata ulama-ulama, sesuatu perkara dia boleh memberi manfaat yang berterusan. Itulah keberkatan pada sesuatu barang. Walaupun di sikit. Dah, berkat ni dia manfaat dia tu berterusan. Dah ada, selalu ada. Kita nak long term ke nak short term? Dah. Kalau fikir short term, maka itu bukan keberkatan tuan-tuan. Dia nak kaya sekejap. Nak jual, boleh pergi haji balik hari. Dia kata. Tak. Penawaran dia melampau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak sesuai dengan harga, dengan sifat barang, maka itu juga termasuk dalam perkara-perkara yang terlarang. Allahumma salli ala Muhammad. Banyaklah zaman Sayyidina Umar kan, seorang budak tu tak campur susu dengan air kan. Kan, kita pernah dengar. Lalu mak dia kata, bukan Sayyidina Umar tahu. Kalau Sayyidina Umar tak tahu pun, Allah Umar, Tuhan Umar tahu. Dah. Maknanya walaupun orang tak tahu, tuan-tuan dengan nipu lah. Susu, cakaplah susu. Dah. Kalau asli, cakaplah asli. Kalau kita campur, cakaplah kita campur. Sehingga tuan-tuan akan tengok dalam satu berita di pasaran, nak jumpa madu asli hampir tak ada. Nak jumpa madu asli hampir tak ada. Kalau adanya tuan-tuan, bila awak balik, bini kita marah. Itu asli ya. Kalau lain itu payah nak jumpa orang asli. Tuan-tuan anda pernah dan anda pergi tanya orang yang jual, mu kata asli, aku buat balik letak dalam sudu, anak tak ingat makan, penuh seluruh mulut. Bukan madu asli. Kalau madu asli dia tidak semua tak urut macam ni. Dia kata kalau mu tak percaya, dia kata kita pergi kebun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi sahabat anak ni, oleh kerana dia tu penjual madu, anak kata pergi tengok. Kalau tak buruk nama, mu pun buruk nama juga. Pergilah dia tuan-tuan. Pergi tu rupanya lebah-lebah tu bukannya produce madu tu secara semula jadi. Semula jadi ni lebah ni dia pergi ke bunga, pergi ke hutan, ambil bunga, pergi ke sarang. Ni tak, lebah tu keluar, pergi minum air gula, balik ke sarang. Pindah gula tadi, daripada gula tadi pergi ke sarang dia. Itu bukan asli. Nah, asli madu tu pada bunga, bukan pada takungan air gula. Proses tu semula jadi, tapi daripada hasil yang tidak semula jadi. Benar? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, payah mudah-mudahan begini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, gitulah insya-Allah. Mudah-mudahan kita sambung bulan depan. Banyak lagi nak cerita pasal rasuah, nak cerita pasal curi, nak mencuri, betul juga sini, riba. Barulah hujung sekali perbahasan tentang membunuh diri, insya-Allah. Jadi sekadar itu sahaja aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.